nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk bertemu pada pagi ini untuk sama-sama kita merenung ayat-ayat Allah. Dan mudah-mudahan dia menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Dan ia juga menjadi penyelamat, iaitu apabila ayat-ayat Allah ni meresap dalam jiwa kita, setelah kita tadabbur, baca, memahaminya, usaha, insya-Allah ia menjadi petunjuk sebagai penutup hidup kita, insya-Allah, iaitu husnul khatimah. Baik, jadi hari ini kita masuk ayat ke-23 surah Al-Baqarah. Jadi ayat ke-23 ini adalah ayat cabaran, ayat Allah mencabar. Ini termasuk hujah-hujah Allah setelah Allah banyak. Sebelum ni Allah melakukan hujah pada ayat 21, 22. Allah mengajak kepada semua manusia, jadilah hamba Allah yang sebenar-benarnya. Dan apa dia yang cipta kamu, bahkan bukan kamu saja, dicipta orang yang juga sebelum kamu. Kamu boleh lihat, tiada satu makhluk pun yang kekal, sekuat mana pun manusia itu telah binasa dan keadaan selepasnya di sisi Allah bagaimana tidak diketahui oleh siapa pun. Jadi ayat 21 ni suruh kita la'allakum tattaqun, supaya maka oleh itu takutlah kamu. Janganlah hidup dengan berbuat sesuka hati di muka bumi ini, sedangkan ada penjaga dia, ada penuntut hukum, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan melihat orang yang sebelum kamu lebih hebat, tapi apa jadi pada mereka, sehebat mana pun semuanya binasa. Kemudian Allah juga sebutkan allazi ja'alakumul ard, dialah yang memberikan kamu rezeki. Dia ciptakan kamu bumi tempat kamu berpijak ini mudah untuk dicari, mudah untuk digunakan. Wasama abinaa, dan langit tempat kamu berteduh. Sebab itu ayat ini, yang ayat 22 ni, apabila sahabat, contohnya Umar, Abu Bakar As-Siddiq, bila merenung ayat ni, dia merasa malu kepada Allah dengan kata-kata dia yang masyhur. Itu apa Abu Bakar As-Siddiq sebutkan,
Ini boleh hafalkan ni bila kita baca ayat tentang langit, bumi, lihat Allah sebut tentang nikmat yang diberi kepada kita, kita kena rasa bagaimana seorang susuk yang mulia selepas Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq ni. Ni kata-kata dia. Cuba kita baca. Ayyus sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi bi ghairi ilmin. Jadi ketika Abu Bakar ni dia tengok, dia renung ayat-ayat Allah, lalu dia berkata, bumi manalah langit manalah yang aku nak berteduh, berlindung, junjung. Langit mana yang aku nak junjung? Dia semalu. Langit manalah yang aku nak junjung? Di mana-mana kita junjung pun, kita keluar rumah pun semua kita junjung langit siapa? Langit Allah. Kemudian dia kata lagi, dia tengok bawah pula, wa ayyu ardin tuqilluni, bumi manalah yang aku nak berpijak. Berpijak. Bumi mana yang aku nak berpijak? Di mana-mana berjalan kita di seluruh pelosok dunia ni, semuanya kita pijak di bawah bumi yang Allah hamparkan ini. Kemudian apa dia kata? Idza qultu fi kitabillah. Ada mana lain, idza qultu fillah, idza qultu fi dinillah, macam-macam. Dia apabila aku bercakap tentang Allah, tentang agama Allah, tentang agamaku sendiri, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Cakap mengaku semua tapi tak tahu apa sebenar yang hakikat yang diajar oleh agama itu sendiri. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang dijamin syurga, yang dia ulama besar, wali paling besar dia ni, dia pun malu. Sedangkan dia ilmu tinggi ni, dia ni adakah orang yang tinggal kitab? Tak, dia orang yang paling fasih dengan kitab Allah ni. Dia pun rasa malu dengan Allah. Kita yang tak peduli apa-apa ni tak rasa malu apa-apa, patut tak? Lagilah tak patut, tak ada jaminan apa-apa pun kita. Dia bila dengar kata-kata Abu Bakar As-Siddiq ni ahli syurga yang dijamin Nabi ni, maka kita pun patut lagi, saya lagilah patut malu, ya Allah, aku lagi patut malu. Itu tanda beriman tu. Ini contoh yang patut ada. Lainnya apa? Bila Allah kata allazi ja'ala lakumul arda firasyan, Allah bagi kita bumi ini tempat kita berpijak. Allah bentangkan seluas-luasnya, wasama abina, langit tempat kita berteduh ini. Dan Allah wa anzala minas sama'i, Allah turunkan rezeki dari langit, itu air ni. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, ya Allah keluarkan rezeki untuk kamu semua. Lalu kita pun enjoy menggunakan nikmat ni, tapi tak peduli kan apa yang Allah suruh kita pedulikan, iaitu kitab Allah ni. Fala tajalu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan Allah kata, oleh kerana itu layaklah aku ini tidak disekutukan oleh sesiapa pun. Janganlah kamu menjadikan aku ini ada tandingan-tandingan, iaitu apa? Kamu melihat kitabku, kamu menandingkan dengan kitab yang lain, kamu utamakan yang lain tapi tinggalkan yang aku punya. Patut tak? Tak patutlah. Remehkan nilai. Adakah sama Quran yang kita ada dengan hari ni, panduan ini sama dengan panduan-panduan yang di lain? Tak sama. Mana yang dia ambil perhatian masa kita yang lebih banyak memerhatikan ini ataupun lain? Mana yang kita ambil sungguh-sungguh untuk faham yang ini atau yang lain? Jadi ini anda dan juga kita utamakan yang mana? Kita boleh faham manusia punya ni, tapi kita setelah lama baca, sekian lama, kita cukup berpada dengan apa? Tak apa, baca aja, insya-Allah pahala ni akan sampai. Ya ke? Adakah telah menerima janji daripada Allah yang itu? Yakin. Sedangkan tujuan turun dia apa? Pedoman untuk kehidupan manusia. Itu Allah Abu Bakar kata ni, melihat ayat-ayat macam ni, dia rasa malu. Kalau lah dia cakap tentang kitab Allah ni, duduk pulun tapi tak nampak untuk apa sebenarnya sepatutnya dilakukan dalam Quran ni, maka rugilah ni. Okey. Baik, jadi sebab itu hari ni, selepas ayat ni, Allah turunkan ayat cabaran ni, yang kita baca ini. Kalau lah kamu tak yakin juga, kamu rasa Quran ni nilai dia rendah, cukup sekadar baca saja, kan? Oh, itu jadi ni, tak. Sedangkan ilmu ini lebih dahsyat lagi hebat lagi pengetahuan yang patut kamu tahu dalam ni berbanding dengan yang lain. Yang lain boleh tak kita contohnya dulu-dulu kita buku teks sekolah kan, cikgu pun bagi kerja, suruh buat apa?
baca ni, kan. Jadi bimbang ni anak-anak, mak bapak tahu ini kerja dia kena buat ni. Baca ni, jangan cikgu marah nanti. Oh, kita pun begitu rasa mendisiplinkan diri, rasa macam apa? Cukup bimbang, rasa ketinggalan kalau tak dapat hadam satu buku yang tulis oleh manusia ni. Itu satu kesalahan besar bagi kita semua bila belajar benda tu, kan? Pernah tak kita fikir satu kesalahan besar bagi kita bila pencipta kita turunkan satu maklumat yang penting untuk kita, lepas tu kita pun tak faham. Mana lagi besar kesalahan? Mana kesalahan besar? Tapi kesalahan tu tak nampak besar, kecil je, tak asal apa-apa, tak bimbang. Tapi kesalahan yang tadi tu dia bimbang. Lebih takut kepada kesalahan apa? Di antara manusia berbanding dengan pencipta manusia. Ni, Quran ni. Jadi, kalau kamu ragu lagi dengan Quran ni, mukjizat yang besar ini, Allah kata, cuba terjemah ayat ni. Okey, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum. Okey, terjemahkan dulu wa dan jadi kita dah jumpa kalimah. Saya rakyatkan kalimah yang dah jumpa. Wa dah jumpa, wa dan. In. In apa? In ni ada tiga. Kalimah yang ada hamzah nun dalam Quran ada 4. In maknanya jika. Kalau an makna dia an. Hamzah nun juga tapi bunyi lain. An maknanya bahawa. Kalau in juga tapi ada syaddah in. Inna maknanya apa? Sesungguhnya. Kalau anna inna anna bahawasanya. Itu je. In jika, an bahawa, inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Boleh? Kalau tak ada baris bayangkan. Semuanya hamzah nun. Tapi bunyi lain-lain. Okey. Jadi di sini yang mana satu? In jika. Jadi jika ni menunjukkan satu syarat. Jika begini maka kesannya begini, jika begini maka akan jadi begini. Jadi in ni jika. Okey, dan jika. Jadi ni dah pernah jumpa ke? Belum jumpa lagi ni. Baru first time jumpa in. Dan jika kuntum. Kuntum apa? Ya ke kamu? Dia ada beza ni. Kita dah, kalau domain tu nama dia apa? Antum. Antum maknanya kamu. Kalau kuntum, dan tambah sikit. Apa dia? Adalah. Adalah kamu. Ini fi'il. Dia bukan domain, bukan isim. Ini fi'il. Kalau antum, kamu saja. Kalau kuntum, adalah kamu. Dia ada menunjukkan pada waktu sikit. Adalah kamu ni sejak dulu sampai sekarang. Ini maksudnya. Ni ada masa. Adalah kamu sejak daripada awal dulu sampai sekarang. Masih lagi. Cakaplah macam mana pun, ragu juga. Adalah kamu sejak dulu sampai sekarang. Sama je, tak nak berubah-ubah. Banyak peringatan dah. Banyak mukjizat datang dah. Jadi adalah kamu sejak dulu sampai sekarang fi raibin. Apa? Fi di dalam raibin, keraguan. Dah jumpa dah fi. Fi dah jumpa. Fi ni maksudnya di dalam. Raibin maknanya keraguan. Dan jika adalah kamu. Adalah kamu adalah kamu ni fi'il Ni fi'il ni. Fi'il Kata kerja ni.
Dan jika adalah kamu, tambah sikit lah, sejak dulu sampai sekarang. Kita kata sampai sekarang masih lagi apa? Fi raibin, dalam keraguan. Di dalam keraguan. Raibin maksudnya apa? Raibin, ingat lagi? Ada tak jumpa raibin? Bila jumpa perkataan ni? Alif lam mim zalikal kitab la raiba. Allah sebut awal-awal lah pemukadimah surah ni, Allah kata kitab ni tak ada langsung sikit pun keraguan. La raib. La. Ingat lagi tak kita bincang la raib ni? La raib. La raib. Ingat lagi tak perbincangan la raib? Apa maksud la raib? Ada orang puan? Sekejap kita bagi dia. Tengok apa. Okey, la raib. Tiada lah, tiada tiada raibah. Jadi dikata kat sini tiada sedikit pun keraguan, tiada sebarang keraguan. Ya. Tiada sebarang keraguan. Lam ni maksudnya menafikan kan? Menafikan apa saja bentuk keraguan yang boleh datang. Bukan bentuk keraguan. Raib ni maksudnya apa makna ragu? Ragu kita sebut apa? Kita selalu sebut apa? Bahasa Melayu juga. Apa ni? Syak. Makna ragu yang sebenarnya syak. Syakun. Jadi syak ni maksudnya ragu. Jadi apa beza raib dengan syak? Jadi ini adalah disebut muqaddimatu asyak. Muqaddimah syak. Sebelum masuk kepada keraguan yang sebenar, ni dulu muqaddimah, iaitu sebab-sebab pengaruh syak tu sampai. Sebab-sebab yang mendatangkan ragu itu. Okey? Ya, teruskan Okey. Semua pandang sana saya pun. Nak tarik dari sini balik. Okey. Baik Jadi la raib ni maksudnya macam tu. Raib ni dia akan pergi kepada akhirnya syak. Tapi terjemahan tetap ragu, sebab tu kita tak nampak. Syak tu ni maksudnya ragu. Yang ini maksudnya belum ragu, tapi apa? Quran ni tak ada pun mukadimah untuk sampai ragu pun tak ada maknanya. Tak boleh ragu langsung maknanya. Bukan sampai dah kepada sini dah. Starting pun dah tak ada lah, mana nilai dia terlalu besar, cukup hebat. Tak sama macam buku lain. Kita tengok kadang-kadang kalau kita nilai kan, siapa penulis ni? Ini dah mukadimah syak dah. Betul ke, boleh percaya? Tak pernah kenal pun. Itu start pun dah ada mukadimah yang dia baca je, oh memang ragu betul lah. Bila buka, sila langsung meragukan. Starting tengok je pun kulit pun, tengok je pun nama dia siapa pun kita tahu dah. Ini siapa ni, saya tak kenal pun penulis ni. Tak mana-mana ni. Umur berapa? Allah, budak lagi. Itu mukadimah dia. Faham? Syak. Bila buka, bila baca, memang betul ragu. Itu namanya raib, baru syak. Jadi Quran ada macam tu. Siapa penulis ni? Siapa yang cipta? Nak ragu ke? Pencipta. Subhanallah. Faham? Jadi Quran ni nak buka untuk penyebab pada syak tu pun dia dah tak ada langsung dah. Sepatutnya apa? Bila manusia dengan Quran langsung tak ada ragu. Macam mana boleh ragu juga? Nampak Jadi gitu. Jadi dan Allah kata la raib, tiada sikit pun keraguan. Walaupun 1%, walaupun 0.0000001%, tak ada. Itu maksudnya bila lam alif bertemu dengan isim berbaris fathah, kaedah dia. Contoh kita sebut kita selalu sebut ilaha. Apa ni? Maksudnya apa? Ilah ni maknanya apa? Ilah ni makhluk, ma'bud, yang layak untuk disembah. Ilah ni maknanya yang selayaknya diabdikan, disembah. Jadi tiada satu pun, tiada yang layak disembah apa sajalah kecuali hanya Allah. Contoh lagi kita kata la ilma. Ilma macam ni. La ilma.
Apa makna dia? Contohnya seorang tu dia tanya kepada seorang ni dia doktor. Lepas tu seorang ni dia tanya kepada doktor, pandai tak repair kereta ni? Enjin saya rosak lah ni, minyak ni. Dia doktor. Contoh. Jadi dia kata apa? La ilma ke? Tak, dia kata la ilmun lana. Saya tak tahu tentang ilmu ni. Tapi kalau tanya saya pasal doktor, saya tahu. Jadi masih ada ilmu ke tak ada? Ada, tu la ilmun. Tapi ni la ilma maknanya apa? Memang dia langsung tak ada apa-apa ilmu. Apa saja bidang keilmuan yang ada disebut ilmu saja, tak ada langsung. Itu dia. Maksudnya apa saja yang berkaitan dengan ragu saja, tak ada langsung. Apa saja yang berkaitan dengan maksud sembahan je, tiada langsung. Kecuali Allah. Bila jumpa lam alif, selepas ni apa? Balik apa? Fathah. Besar tak makna bila kita faham? Itu je. Sikit je. Lam alif ni, makna dia terus jauh beza. Dia nama dia lam nafiyah lil jins, menafikan segala bentuk jenis yang berkaitan dengan subjek yang dia menafikan itu. Di sini subjek dia ilmu pengetahuan. Jadi apa? Banyak bidang pengetahuan. Tapi bila sebut la ilma, satu bidang apa pun dia tak tahu. Faham? Boleh nampak? Ni. Sebab tu bila kita la ilaha ni, tiada satu pun kecuali Allah sahaja. La raibah, tiada satu pun keraguan yang boleh ada. Tiada satu pun petunjuk yang patut kita ikuti. Melainkan apa? Al-Quran. Faham? Itu. Okey. Ya, ingat lam alif selepasnya berjumpa dengan kalimah yang berbaris fathah di akhir ni. Ini namanya lam nafiyah lil jins. Dia keterangan ni kena selalu ulang. Dulu dah terangkan ingat ayat surah 2 tu. Kan? Okey. Jadi di sini Allah ulang lagi ayat itu dengan cabaran pula kali ni. Sebelum Allah kata dah beritahu dah, ni tak ada ragu. Sekarang ni tetap sama lagi. Kemudian Allah cabar pula. Kuntum fi raibim. Jika kamu berada dalam ragu lagi, keraguan, mencari-cari lagi sebab-sebab untuk meragukan sebenarnya. Sebenarnya maksudnya adakah ia Allah guna perkataan syak? Syak ke? Tak. Tapi dia sombong. Dia guna raib ni maknanya apa? Muqaddimah syak dia bukan makna syak tu. Hakikatnya dia tahu ini memang tak boleh lawan, ini memang mukjizat. Semua mengakui itu. Sebab tu Abu Jahal semua ni, mereka ni ada 3 orang. Ketika Quran Nabi baca je, semuanya duduk malam-malam gelap, dia orang pergi ke dengar Nabi baca. Kan? Dengar. Sampai siang hari mereka balik tengah jalan bertemu 3 orang. Kamu buat apa? Kamu buat apa? Kantoi lah. Masing-masing nak dengar Quran. Sampai menangis ni. Lepas tu malulah masing-masing. Sedangkan lawan Nabi tadi. Nabi nak dengar apa yang Nabi baca kan? Nampak tak? Kemudian masing-masing besok jangan pergi lagi dah. Malu lah kita sahaja-sahaja je nak dengar. Balik. Besok je tembung lagi, jumpa lagi. Nampak tak? Begitu. Tapi hakikat kerana sombong tadi dia tolak. Dia cari-cari sebab untuk meragukan Quran. Hanya dia terpaksa apa? Label-label je lah. Nabi ni orang gila, dia ni reka-reka, dia ni apa semua. Sekarang dia tak mampu buat pun. Oleh itu Allah buat apa? Jika kamu sentiasa mencari-cari sebab nak ragukan Quran ni, hakikat yang kamu dah tahu lah ini kebenaran, tapi kamu cabut sahaja je. Kita juga begitulah. Kita tahu dah Quran ni benar. Tapi cari alasan apa? Wajib tak belajar Quran? Faham Quran? Wajib cari alasan. Nanti. Cari-cari sebab. Jangan cari-cari sebab. Kita tinggalkan sebab apa? Supaya kita boleh sampai kepada makna yang sepatutnya kita buat Quran. Gunakan. Tapi kita tak sanggup dalam cari alasan. Sedangkan semua pun boleh dapat. Jadi kita akan jawab di hadapan Allah nanti keadaan tu. Jadi jangan mencari-cari sebab untuk ragu tu. Jadi mimma daripada apa yang okey. Ambil mana? Daripada apa yang dah jumpa min ni. Ni ada 2 kalimah. Ada kalimah apa? Jadi ada kalimah min tambah dengan kalimah ma. Min daripada dan ma apa yang, okey. Dan jika adalah kamu sejak dulu sampai sekarang sentiasa di dalam keraguan, mencari-cari apa lagi yang boleh menyebabkan Quran ni ditolak. Jadi daripada apa yang nazzalna. Apa nazzalna? Telah menurunkan oleh kami. Telah menurunkan oleh kami. Telah menurunkan oleh kami. Dapat mana? Telah menurunkan oleh kami
Jadi nazzalna dalam Quran maksudnya Allah turunkan secara ansur-ansur. Ni ansur-ansur ni maksudnya ada syaddah. Syaddah tu menunjukkan maknanya banyak kali, ulang-ulang. Allah turun sikit. Nazzal. Jadi dan jika adalah kamu sentiasa dalam keraguan daripada apa yang telah menurunkan oleh kami, tambah lagi secara beransur-ansur. Ala amrina, ala ke atas, ke atas abdi, hamba ni ramai ke seorang? Abdi ramai ke seorang? Ramai. Kalau abdi seorang lah. Abdi seorang. Kalau ramai ibadi. Jadi ni seorang. Jadi bila seorang ini siapa ni dimasukkan ayat ni? Siapa dimasukkan ayat ni? Muhammad. Itu siapa? Rasulullah. Ni abdi ni maksudnya apa? Nabi Muhammad. Jangan pula ditafsir ini. Dulu ada orang tafsir kan? Ni Yasin ni siapa? Yasin wal Quran innaka la minal mursalin. Engkau siapa? Engkau tu siapa? Rasul Melayu contohnya. Sesatlah. Tak ada. Ni nama siapa? Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Quran kepadanya. Itu dia maksud abdina. Ke atas hamba bagi kami, iaitu Allah. Bagi kami. Sekali lagi. Dan ikut. Dan jika adalah kamu di dalam keraguan, saya tak baca tambah-tambahan tu saya baca simple punya di dalam keraguan daripada apa yang telah menurunkan oleh kami ke atas hamba bagi kami. Apa yang Allah turunkan ke atas hamba ni? Quran. Cuba tengok surah 14. Kitab. Allah turunkan sebuah kitab. Surah 14 ayat 1. Surah 14 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah sebuah kitab. Kitab. Jadi yang Allah turunkan adalah berupa kitab. Apa makna kitab ni? Kitab. Jadi kalau makna kitab ni iaitu himpunan tulisan. Itu maksud asal mana dia. Bahasa Melayu kita kena terjemah macam ni. Kita guna perkataan yang sama kan? Kitab. Bahasa Arab. Asal dia apa? Tulisan yang dihimpunkan kemudian jadi tebal tu disebut kitab lah. Kita panggil kita buku.
Sebab makna kitab ni juga makna dia jami', maknanya jamak, maknanya himpun. Salah satu makna katabah makna dia menghimpun-himpun, sesuatu yang dihimpun. Juga makna dia. Jadi Alkitab maksudnya himpunan tulisan. Jadi himpunan tulisan siapa ni? Yang ditulis oleh qalam yang Allah perintahkan. Uktub wa ma aktub. Pada awal ciptaan makhluk. Antara makhluk yang pertama iaitu qalam ini. Uktub, lalu ditanya ma aktub, apa yang aku nak tulis? Uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqumus saah. Tulislah takdir segala sesuatu sampailah hari kiamat itu tertegak. Tulis segala sesuatu takdir sampai kiamat itu tertegak. Jadi ini yang ditulis oleh yang Allah perintahkan dia. Jadi sebahagiannya itu apa dia? Sebahagiannya Allah berikan kepada kita iaitu Quran. Ini adalah sebahagian saja yang kita perlu tahu, ilmu yang Allah berikan kepada kita, Quran ni. Yang lain-lain banyak lagi. Sebab tu ada banyak suhuf, ada 104 buah kitab dan sebagainya. Dan ilmu tentang alam yang Allah ciptakan ni kita pun tak tahu banyak. Tapi Allah nak manusia perlu tahu apa tujuan hidup dia. Ni Allah ciptakan. Maka Allah berikan wahyu yang ini kepada Rasul, utusan. Untuk apa? Jadi kitabun anzalnahu, kitab ini kami turunkannya ilaika kepada engkau wahai Muhammad. Untuk apa? Litukhrijan nas, supaya engkau dapat tolong keluarkan manusia. Supaya Nabi kita Muhammad dapat keluarkan manusia. Sebab manusia ni bila tak ada panduan hidup dia, di hidup dunia ni dia berada dalam kesesatan. Dia tak tahu apa sebenarnya yang dia kena buat. Sebab itu diturunkan kitab untuk keluar manusia minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan, iaitu jahil kepada hidayah. Daripada dia tidak ada pengetahuan tentang akhirat, maka kini dia telah tahu apa Allah cerita tentang akhirat. Kemudian daripada syirik kepada tauhid. Dulu dia hidup dalam mensyirikkan Allah dan dia sangka itu bukan syirik. Kemudian akhirnya dia tahu apa yang patut dia buat, tauhidkan Allah. Itu yang kedua. Kemudian daripada melakukan sesuatu yang Allah larang, yang tidak dicontoh oleh Nabi, contohnya bid'ah, kepada nur sunnah, kepada ikut apa syariat yang Nabi tetapkan, sunnah Nabi. Dan kepada hidup yang dulunya sama macam haiwan saja, kerja dia untuk makan, minum, berhibur, habis hidup dia macam tu, akhirnya kepada hidup yang rupanya mentaati Allah. Jadi itulah maksudnya zulumat dengan nur. Zulumat pertama jahil kepada hidayah, tunjuk ada ilmu. Kemudian syirik, dapat apa? Tahu apa itu tauhid. Pada melakukan banyak perkara, contoh banyak Nasrani. Nasrani buat apa? Ada tak dia buat tak apa yang Nabi dia suruh buat? Tak. Walaupun dia kata dia ni lah pemegang agama tu, Nasrani banyak dia reka dia buat, akhirnya tak sampai macam yang Nabi Isa ajar pun agama dia. Jadi kepada apa? Sunnah Nabi. Dan daripada dulu dia ikut hawa nafsu, maksiat. Sentiasa hidup dia bergelumang dengan hawa nafsu semata-mata. Kepada akhirnya hidup dia dalam keadaan mentaati Allah. Jadi inilah yang Nabi Quran ni turun untuk bebaskan manusia daripada kegelapan ini, ya, maksiat. Ni bid'ah. Ni 4 perkara penting. Okey. Sunnah. Kemudian biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dan dengan izin daripada Rabb mereka menuju kepada jalan bertemu dengan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Jadi ingat, pertama sebelum nak bincang dulu, Quran ni kenapa kamu ragu? Quran ni tujuannya ini ya. Ada tak sebut Quran ni ajar cara nak berbisnes? Tak. Tetapi dia ajar tujuan berbisnes. Faham? Bukan cara. Tujuan bisnes untuk apa? Tujuan dapat rezeki ni, selepas tu tak nak buat apa, dia ajar itu. Jadi nak berbisnes lah, tapi apa? Tauhidkanlah Allah.
ikutlah cara yang Nabi SAW ajar. Janganlah berbisnes itu untuk apa? Akhirnya melakukan maksiat kepada Allah, melanggar semua syariat. Tak. Jadi Quran membetulkan tujuan hidup. Tujuan hidup. Okey. Sebab itu dalam surah 7 ayat yang ketiga, Allah perintahkan bila dah belajar kena buat apa? Dah belajar, dah faham, kena buat apa? Kenalah ikut. Allah kata surah 7 ayat 3. Belum lagi, sikit. Kita ambil yang atas dulu. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Jadi kitab ini yang Allah turunkan kepada Nabi, yang mana Nabi sebarkan untuk tolong bantu manusia dalam 4 perkara ini. Lalu ramai yang tak mau ikut, maka Nabi rasa sedih. Maka Allah kata, janganlah engkau rasa sedih. Sebab apa? Tugas kau hanya memberi peringatan kepada sekalian alam. Oleh itu teruskanlah usaha. Apa dia teruskan? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang telah diturunkan ni kepada kamu daripada Rabb kamu. Jangan terpedaya. Kadang-kadang kerana nak ikut Quran ini bukan mudah. Dia susah, dia penuh dengan cabaran. Dia penuh dengan nak melanggar arus, melawan arus. Maka ia bukan mudah. Jadi bila manusia satu hari dia mengalah, dia akan mudah diikut jalan lain. Maka Allah kata jangan, terus kekal. Jadi bagi kita bila belajar ni, amalkanlah, teruskan apa yang kita telah yakini ni. Jadi wala tattabi'u min dunihi awliya, janganlah mengikuti selain daripadanya. Sebagai apa? Dengan harapan itulah jadi pelindung. Jadi pemimpin-pemimpin. Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikit kamu mengambil peringatan. Jadi setelah tujuan Quran turun ni, pertama apa? Siapa yang nak ambil dia tak boleh ragu. Dan tujuan dia pastikan dia mesti bebas daripada 4 ini. Dan dia kena terus kekal untuk apa? Kena belajar sampai faham dan kena ikut segala apa yang disebut dalam Quran. Okey. Jadi ini perintah Allah. Tapi kenapa manusia itu ragu? Apa punca? Punca keraguan. Apa punca manusia ragu? Kita bila satu perkara kan, yang kita sama-sama, kita pun tak tahu kepentingannya apa semua. Masa kecil-kecil dulu kan, cuba kita bagi budak umur berapa, kita bagi dia RM10. Apa dia buat agak-agak? Rugi je bagi, tak ada apa-apa. Kan, dia tak tahu sebab apa, dia pun tak ada ilmu tentang tu. Dia tak tahu kepentingan benda tu. Dia tak rasa itu penting. Kan, itu duit lah tentang. Begitu juga manusia bila dia jahil dengan ini, dia tak tahu ini penting. Sebab tu dia biarkan je. Tapi bila daripada dalam dia tahu banyak benda yang dia tak tahu, akhirnya dia rasa ini sangat penting. Apa punca ragu? Punca ragu Allah jawab dalam surah. Pertama, halangan dia, sebab apalah manusia ni begitu? Sebab dia sendiri tak tahu betapa pentingnya Quran. Dengan apa? Kejahilan dia sendiri. Surah 2 ayat 78. 2:78. Surah 2 ayat. Saya tulis ayat ni. Ayat dia.
Cuba kita try. Wa minhum, wa apa? Dan min daripada. Masya-Allah. Hum, mereka. Okey, siapa mereka? Mereka siapa? Siapa mereka? Pertama apa? Dia ni orang yang ketiga lah, kan? Jadi kalau kita kata Yahud, Al-Yahud lagi, Nasara, dua lah, antara dua kelompok ni. Wa minhum, dan daripada kalangan mereka. Surah 2 ayat 78. Tak tulis 2:78. Okey. Tapi ada hum ni ada tak tulis wa min yahudi wa min nasara, ada kat sini? Tak ada. Kalau dituju semata-mata kepada mereka, Allah tulis kat sini wa minal yahudi wan nasara ummiyun. Tapi tak. Kenapa? Kerana nak memberikan ibrah, pengajaran kepada al-alamin, sekalian alam, umat yang akan baca lepas ni. Siapa mereka? Jadi sama juga muslimuna. Kaum muslimin sama. Kenapa? Apa persamaan dia? Jadi Allah kata dulu, wa minhum ummiyun. Apa ummiyun? Dari segi bahasa maknanya apa? Buta huruf. Apa buta huruf? Maksudnya? Tak boleh baca lagi. Tak boleh tulis. Ni. Buta huruf maksudnya dua. Tak boleh baca, tak boleh tulis. Itu ummi. Secara bahasa asal lagi tu. Maksudnya tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi dia boleh bercakap. Boleh bercakap. Boleh mengira tak? Mengira pandai. Kalau ni kita cerita pasal pada orang Arab zaman Nabi kan. Dia hebat berdagang Hebat berdagang. Tapi ada yang apa, tak boleh baca, tak boleh tulis pun. Ummi ramai juga zaman tu. Jadi Allah kata dalam ayat ni, dan daripada kalangan mereka ini semua ni, kelompok ni adalah orang yang tak boleh baca dan tak boleh tulis. Jadi kita pun kata alhamdulillah, kami semua hari ni penyakit ni ada tak pada masyarakat? Dah tak ada, alhamdulillah kan. Dulu zaman dulu kan ada kan macam tu. Hari ni alhamdulillah mungkin ada segelintir tak boleh baca, tak boleh tulis. Kita pun rasa apa, lega tak? Alhamdulillah lega, kita dah lepas daripada penyakit ni. Tapi adakah maksud Allah yang ni? Maksud Allah yang ni ke? Tak. Kalau maksud Allah ni, Allah tak payah Allah sampai sini saja. Tetapi tidak. Apa Allah bagi istilah baru? Apa ni? Panjang ni. Maksud Allah maksudkan bukan dari segi bahasa dia ni. Maksud Allah kata, ummi ni bagi aku, bagi Allah, ummi ni di sisiku, la ya'lamunal kitab. Apa maksud? La apa? Tidak. Ya'lamuna, mereka tahu, mereka mengetahui, mereka memahami, mereka mengetahui. Ada tak Allah kata la yaqra'una? Ada tak? Dalam ayat ni kata apa? La ya'lamuna, bukan la yaqra'una. Kalau yaqra'una, alhamdulillah, sebab saya baca hari-hari. Tapi masalah ni ada masalah lagi. Allah tak kata la yaqra'u. Memanglah suruh baca. Tapi baca macam mana? Baca untuk dapatkan ilmu di dalam dia. Jadi la ya'lamuna al-kitab, mereka ni tak tahu tentang kitab pun. Jadi di sini Allah buat satu perlian kepada kita yang dapat macam-macam pangkat, pingat, apa kejayaan di sisi manusia yang kita banggakan. Tapi Allah kata apa? Sama-sama di sisi aku, macam orang tak boleh baca, tak boleh tulis. Di sisi orang kamu profesor, di sisi orang kamu ni itu ini. Tapi kalau kamu tak tahu tentang ajaran aku kitab ni, kamu sama macam orang tak boleh baca, tak boleh tulis. Kita rasa macam kena pukul tak bila macam tu? Masa kena ketuk kepala kan? Itulah Quran nak sebut ni. Dahulunya siapa? Al-Walid Al-Mughirah, pakar syair dia ni. Oleh ni penentang Nabi ni, salah seorang. Sama juga Abu Sufyan, semua itu mereka ni orang yang boleh baca tulis, pakar. Berbeza dengan hamba, iaitu Nabi itu siapa? Yang ikut Nabi awal-awal. Macam
Bilal bin Rabah itu hamba yang memang tak kerti betul-betul lah. Dia kerja buat ikut suruhan orang. Tapi mereka itu lebih mulia, mereka ada ilmu ni berbanding kamu yang macam-macam title tapi tak ada pun benda ni pun. Tak guna apa-apa di sisi Allah. Tak ada nilainya. Subhanallah. Rasa malu tak? Sepatutnya kita malu lah. Di sisi manusia memanglah kita segah. Tapi di sisi Allah rupanya tiada ni nilai. La ya'lamuna al-kitab. Kamu tak tahu pun tentang kitab aku. Kitab. Illa jadi dia nafi ni. Kamu tak tahu ini, tapi kamu duk tahu ni. Yang ni kamu tak tahu, tapi kamu tahu yang ni. Apa ni? Aman ni apa? Aman ni maknanya apa? Mana asal dia? Taman ni, apa taman ni? Angan. Angan-angan. Dia ada makna banyak maksud. Saya bahasa Melayu ialah senang. Angan, angan. Lagi? Apa lagi? Khayalan. Lagi? Rekaan. Rekaan. Lagi? Banyak ni. Angan-angan, khayalan, rekaan. Ada semua yang berkaitan dengan dia. Jadi manusia ramai yang tahu yang ni. Yang semuanya menjurus kepada apa? Hakikat kesempurnaan duniawi lah. Semata-mata. Tu amal ni. Sebab apa? Bila angan-angan ni benda tu real tak? Real ke tak real? Disebut angan-angan benda real tak? Tak real. Sebab tu al-haqqu min rabbik. Ni hak, hakiki dia ini, ni yang real. Cerita dalam Quran ni yang real. Mati nanti kita kena azab apa semua tu, dapat syurga dan neraka, balasan, itulah yang real. Tapi manusia tak rasa itu real, dia rasa macam itu macam macam biasa-biasa. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Sedangkan dia sebut tahu yang ini, yang dia rasa inilah macam real. Dia sibuk kerja dunia dia rasa itu real, dia dapat duit nampak je lah real. Sekarang ni memang real. Tapi hakikat yang real nanti kamu bawa balik tak? Tak. Ketika itu akhirat nanti manusia akan nampak apa yang real. Jahim itu real. Semua akan ditampak dengan jelas. Sebab itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ketika itu kamu nampak jelas. Ketika itu baru yakin. Sekarang ni kamu ragu. Faham? Jadi bila manusia tak tahu ni, ditinggalkan ini, maka automatiklah yang ini akan masuk. Macam satu gelas. Bila kita isi gelas dia ada air, ada air kan? Ni ada air kan? Tapi cuba kalau tak ada apa-apa. Kosong ke gelas ni sebenarnya? Kosong ke? Apa yang ada dalam? Udara, mana ada benda yang kosong? Udara bermanfaat tak? Buat kembung perut. Macam itulah bila manusia tolak ini, sia-siakan Quran yang ada depan mata, tak ajar anak-anak Quran, apa akan masuk pada otak anak-anak dia? Apa akan masuk? Dia ada tak cita-cita? Saya bercita-cita nak jadi pemuda Al-Kahfi. Tengok cerita dia. Ada tak? Tak. Saya cita-cita nak jadi Ultraman, Boy. Bayangkan. Rosak ke tak rosak? Rosak. Itulah yang masuk. Jadi ramai tak umi sebenarnya. Ramai bahkan dia ada penyakit apa? Dia turun-temurun. Atuk, nenek, umi, semua umi sampai ke turun-turun, umi je belaka-belaka. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi kita kena betulkan. Inilah maksud raib. Kamu masih ragu ke? Kamu tak yakin ke yang Quran ni penting untuk kamu? Masukkan dalam minda anak-anak kamu, tak rasa penting ke? Masih ragu lagi? Masih lagi dengan amal ni. Memanglah dapatlah semua, dapat kejayaan, dapat dunia. Tapi apa hanya dapat? Apa nak bawa balik? Tak ada apa-apa. Hakikat yang kamu rasa ini real, hakikatnya dia sebenarnya apa? Adalah palsu. Yang real nanti ni nak dibawa balik lepas ni, nanti nak bertemu dengan Allah. Apa? Nampak tak? Jadi wa minhum ummiyun. Ramai manusia ni ummi. Kenapa? Dia tak tahu pun panduan yang patut dia ada sendiri. Ni agama dia punya ni. Tapi dia sendiri tak berpegang dengan tu. Allahu akbar, rugi kita. Jadi illa amani, melainkan ini dia. Angan-angan, khayalan-khayalan hari ni. Betul tak? Kita boleh cerita hari ni, cuba tanya. Hari ni drama apa? 7 hari apa tu? Apa benda lah kan?
Cuba tanya, daripada A sampai Z, satu episod dia boleh cerita. Tanya dia, surah Luqman cerita daripada awal sampai cerita apa? Tak payah tanya tu, surah ni nombor berapa? Tak boleh jawab. Ya Allah, jauhnya Quran daripada kita. Tapi dekatnya apa yang amani yang dicerita oleh manusia dengan kita. Betul tak? Ya Allah, ya Tuhan. Ya, itulah kadang-kadang muhasabah diri kita sama-sama. Sebab tu kita kena belajar terjemahan ni, kena belajar. Ni salah satulah, bukan saya saja. Ramai lagi yang kita kena ikutlah. Ni pembukaan untuk kita tanda kita cintakan Quran ni. Kita rasa menyesal dengan apa yang kita buat. Itulah yang orang yang Allah sayang, macam Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah terima. Itulah kemuliaan Adam. Kemuliaan Adam apa dia? Bila dia tersilap, dia membetulkan dan bertaubat di atas kesilapan dia. Itulah kemuliaan seorang insan, manusia. Boleh. Jadi kita ni, akhirnya apa berlaku? Bila amani ni hidup kita yang ini, apa berlaku? Betul tak? Kita banyak baca tapi kita tahu tak apa yang kita baca? Tak tahu. Kan? Jadi itulah silapan. Baik. Jadi wa inhum illa yazunnun. Akhirnya apa berlaku? Dan inhum ini adalah mana jema' nafi. Dan tidaklah mereka ini melainkan apa hidup mereka sebenarnya? Yazunnun. Apa yazunnun? Jadi zon ni ada dua makna. Zon ni ada dua makna. Satu makna zon al-yakin. Bila dia tak ada nafi, tidak tu, zon ni maknanya yakin. Contohnya macam allazi apa dia? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Baqarah. Nanti kita akan jumpa ayat tu. Iaitu orang-orang yang mereka yakin sebab dia tak ada nafi sebelumnya. Tapi dalam ayat ni bila ada dan tidak lain mereka, apa yang jadinya? Ini makna dia juga adalah makna syak. Ataupun waham. Waham ni maksudnya kekeliruan. Dengan agama ini sendiri kekeliruan. Jadi dia campur, dia tak tahu sebenarnya apa yang patut, apa sebenarnya yang dia yakini, dia keliru. Dia berada dalam keadaan syar, ragu-ragu dan keliru. Dengan apa ni? Mereka ragu dan keliru dengan apa? Keliru dengan akhirat dia. Akhirnya satu ayat selepas ni ni 78, 79, ayat 80 akan ada golongan yang akan kata apa dia? Ayat 80 kan kalau kita baca dalam ayat ni nanti, wa qalu lan tamassanna an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dia akan cakap macam tu. Jangan bimbang kita ni, usap syahadah. Kita kalau masuk neraka pun sekejap je, ayyaman ma'dudah. Jangan bimbanglah. Dia tak berlaku. Jadi dia rasa azab itu sikit kecil. Syurga itu mudah-mudah je. Syurga ni insya-Allah mudahnya nak dapat syurga. Masuk neraka jangan bimbang. Disangka-sangka dengan agama ni tak nampak ke betapa banyak Allah cerita tentang azab, tentang perkara yang menakutkan kita yang nampaknya. Punyalah banyak kerja kita tak buat. Macam mana kerja para nabi dalam Quran, punyalah banyak Allah cerita. Macam mana Nabi berdakwah sampai 950 tahun. Nabi apa? Nabi Nuh. Bila dia dakwah tu, mereka ni tutup telinga, siap tutup muka. Bayangkan saya cakap depan ni semua orang tutup baju. Terpaksa dengar kan. Agaknya saya rasa sedih tak? Itu yang dilaku pada Nabi. Kita pernah tak? Tak buat kerja apa-apa, kita kata ahli syurga. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum Cuba buka surah 2 ayat 1, surah 2 ayat 214. 214. Surah 2 214. Ni yazunnun apa maksud sangkaan manusia? 214. Jadi Allah tanya ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul
hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ya. Jadi adakah kamu kira, kamu sangka kamu dapat masuk syurga? Sedangkan belum datang lagi kepada kamu ujian-ujian seperti orang-orang yang telah berjuang sebelum kamu, yang mereka telah ditimpa dengan 3 level, 3 tahap ujian yang besar. Masad sumul baksa, iaitu kemiskinan, darra, penderitaan, dan zulzilu, dikoncangkan dengan peperangan. Hatta yaqula rasul, sehinggalah Nabi sendiri berdoa kepada Allah dan bersama dengan orang bersama dengannya yang berjuang bersamanya, mata nasrullah, ya Allah, bilalah engkau nak tolong kami ni. Ala inna nasrullahi qarib. Sedangkan ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat kepada hamba-hamba yang sungguh-sungguh berjuang pada jalan Allah. Yakin dengan dia. Jadi ini yang sepatutnya diperbetulkan, keyakinan kita macam mana dengan usaha kita tu. Dekatkan diri kepada Allah. Menerusi apa? Kitab Allah ni, Quran dia. Itulah pertama langkah kita. Sebab apa? Ini cerita tentang tu ummi nak keluarkan ni. Jadi apa tugas kita bila faham ayat ni? Jom kita apa? Ta'allamal kitab. Suatu Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Terbaik daripada kamu belajarlah Quran. Maksudnya belajar bukannya baca. Baca tu tujuannya apa? Pintu supaya dapat apa? Mengetahui isi kandungannya. Ya? Jadi itu dia. Baik ya? Jadi inilah maksud. Antara juga maksud keraguan yang boleh ada pada kita. Dan Allah kata lagi dalam ayat ni, fa'tu bi surah. Terjemahkan maka ini cabaran besar ni. Ini kira cabaran ini adalah cabaran sebagai apa? Yang terakhir. Lepas tu tak peduli dah. Suka hati kamu. Lepas ni cerita, kalau tak nak juga, ke neraka lah tempatnya. Jadi sekali lagi, maka uktu, cara baca dia uktu. Kalau bila tak baca dengan fa. Uktu maknanya datangkanlah oleh kamu. Itu maksudnya. Bawalah kamu, datangkanlah kamu, ciptalah kamu. Buatlah satu. Buatlah olehmu, boleh juga. Ataupun datangkan. Jadi atu ni maksudnya mendatangkan sesuatu. Datangkanlah oleh kamu bi surah, dengan suratin, satu je, dengan satu surah. Min daripada mislihi, daripada misli, yang serupa daripadanya, yang serupa daripadanya. Dengan satu surah daripada yang serupa daripadanya, yang serupa daripadanya. Jadi maksudnya bukan suar. Suar maknanya banyak surah. Cukup dengan datang satu surah. Surah apa paling pendek? Surah paling pendek, Inna a'tainakal kautsar. Jadi cuba buat satu surah yang kualitinya sama ayat tu, yang menyebabkan manusia akan baca semua dan tidak akan lapuk di telan zaman. Boleh tak? Cabaran ni berlaku bila? Cabaran ni berlaku 1400 tahun dulu. Ada tak orang dia cabar macam tu? Boleh tak? Saya cabar hari ni, siapa boleh cipta kereta macam saya? Berapa tempoh cabaran dia? Tempoh dia setahun je cukup lah. Berani tak dia buat? Tempoh dia sampai bila-bila? Mana dia orang berani buat cabaran tu? Tak ada. Dia mesti ada limit. Dia mesti ada limit tempoh. Tapi tak, ni cabaran yang tak ada tempoh sampai kiamat. Sampai sekarang tak ada orang boleh buat lagi. Cabaran yang telah berlaku 1400 tahun dulu sampai sekarang tak ada lagi. Bayangkan, siapa yang boleh buat cabaran ni? Hanya Allah saja, yang maha sempurna ni. Hanya Allah saja boleh buat cabaran ni. Jadi datangkan dengan satu je surah, iaitu surah paling pendek, iaitu surah Al-Kautsar yang sama. Jadi dari yang serupa baginya.
Bahkan bukan dengan keupayaan kamu yang terhad itu. Kamu boleh ajak siapa saja. Wah dan ad'u. Ud'u apa? Serulah, ajaklah. Dakwah tu maksudnya ajakan. Ajak, da'a. Ajaklah oleh kamu, serulah oleh kamu. Syuhada'akum. Syuhada kita kata makna kita apa? Saksi-saksi. Tapi menurut Ibn Abbas, apa makna syuhada? Anwa'akum, penolong-penolong, ya. Jadi salah satu makna syuhada juga adalah penolong-penolong. Sebab itulah orang yang syahid juga, salah satu maknanya kenapa dia syahid? Syahid dunia dan akhirat yang berperang ni, kenapa? Dia adalah ansarullah, penolong-penolong Allah. Okey, dan ajaklah penolong-penolong bagi kamu. Penolong-penolong bagi kamu dari selain Allah, dari selain Allah. In kuntum sadiqin. Jika kuntum balik sama adalah kamu sadiqina, orang-orang yang benar. Jika adalah kamu orang-orang yang benar. Jadi Allah mencabar golongan ini. Suruh Allah perintahkan buat satu yang sama macam Quran ni. Sedangkan Quran ni sebab itu Allah perintah suruh kita ni buat apa? Untuk bertambah keyakinan. Sebab itu ramai juga yang cuba mencabar Quran hari ni. Saintis ke apa ke, dan akhirnya apa? Akhirnya mereka tunduk dan memeluk agama, memeluk Islam ni. Ada juga ramai yang macam tu kisahnya. Sebab mereka sangka mereka boleh lawan, rupanya tidak. Mereka kerana kajian mereka terhadap ni, akhirnya mereka mendatangkan hidayah kepada mereka dan menyebabkan mereka ni lebih lagi kuat lagi berpegang teguh dengan Quran ni. Kerana apa? Antara sebab cara kita jadi salah satu sebab Allah kata fa'tu bi surah ni juga adalah kerana ini adalah maksudnya alamat Allah itu masih sayang lagi. Allah itu masih sayang. Fa'tu bi surah. Ini ada peluang lagi. Bila kadang-kadang bila manusia yang terlalu engkar sangat ni, Allah cabar, okey, dia pun sahut cabaran. Akhirnya apa? Dengan cabaran itu yang nampak negatif mendatangkan satu yang positif pada dia, akhirnya dia dapat iman. Betul tak? Dengan cabaran ni tadi. Jangan fikir negatif je. Allah SWT, ni Allah muka, belum lagi. Dalam ini ada rahmat ni. Dalam ini ada rahmat bagi yang pengkaji betul-betul. Dia sahut cabaran ni, akhirnya apa? Dia dapat hidayah. Bukan, tak semestinya. Syuhada ni maknanya penolong-penolong. Dia luas makna. Medan perang yang paling besar sekali. Syuhada yang paling besar adalah medan perang. Syuhada yang lain adalah semua ni syuhada, insya-Allah. Kan? Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Fi sabilillah itu antaranya mati dalam keadaan syahid. Salah satu. Mudah-mudahan kita termasuk syuhada lah. Dengan niat yang ikhlas dan sebagainya. Okey. Jadi ajaklah penolong-penolong. Jadi di sini penolong-penolong apa? Ajaklah siapa saja. Bahkan kalaulah kamu boleh panggil jin pun, ajak jin-jin sekali tolong. Jin kan hebat katanya. Cuba tengok dalam surah Al-Isra ayat 88. Surah 17
ayat 88 contohnya. Ada beberapa ayat yang tentang cabaran Allah ni peringkat, dan ayat ini adalah yang terakhir. Ayat yang lain semua ni Makkiyah, ketika di Mekah Allah cabar, dan ayat ini turun di Madinah. Ni yang terakhir, penutup kepada ayat cabaran. Jadi ada beberapa ayat dalam 4 ayat macam tu. Saya ambil salah satu antaranya ayat ni lah. Okey. Itu baca ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, pasti jika ijtama'atil, telah berkumpulnya manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadza, kul, ucapkanlah, sungguhlah tu, sungguh-sungguh, pastilah jika manusia dan jin telah berkumpul untuk mendatangkan seumpama Quran ni, la ya'tuna bimithlihi, pasti mereka tidak mampu untuk buat. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, walaupun mereka di antara mereka saling zahir, tolong menolong satu sama lain. Ni cabaran yang antara yang awal. Sebab itu dia kata apa? Ni datang satu surah ke satu Quran? Satu Quran. Buat satu Quran ni besarlah sikit. Mungkinlah boleh sebab Quran kan, mungkin mungkin bolehlah, tapi tetap Allah kata apa? Tak mampu untuk mereka datangkan. Itu yang pertama. Yang seterusnya, dalam surah 11 ayat 13. Satu lagi ni saya nukilkan cabaran-cabaran yang Allah sebut. Surah 11 ayat 13. Surah Hud kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithli muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad ni mereka-reka mengada-adakan ayat-ayat ni. Jadi Allah cabar, kalau macam tu dia pun manusia, kamu pun manusia, jadi buatlah. Kamu kata kamu kan lebih pandai daripada dia, kamu lebih hidup lama, lebih tua, orang tua yang diperlukan, orang yang dihormati di Mekah dulu. Jadi qul fa'tu bi ashri suwarin mithli, maka datangkanlah dengan, kali ni berapa? Tadi satu Quran berapa? 10 surah pula. Cari 10 surah paling pendek. Ini yang kedua. Datangkan dengan 10 surah yang kamu boleh ada-adakan. Wad'u man istata'tum, dan ajaklah siapa yang kamu mampu untuk ajak selain Allah jika kamu benar. Ini yang seterusnya. Dan yang ada lagi satu dalam surah 52, surah At-Tur. Seterusnya surah At-Tur ayat yang ke 33 hingga 34. hingga 34. Surah nombor 52.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Bahkan mereka menuduh dia ni telah taqawwala, mereka-reka ucapan. Taqawwala ni maknanya mereka-reka ucapan daripada Quran tersebut. Bal la yu'minun, bahkan sebenarnya mereka ini membuat tuduhan yang dusta. Sedangkan sebenarnya apa? Mereka itu sendiri tidak mahu percaya, beriman dengan ayat tu. Maka hendaklah mereka datangkan bihaditsin mislihi, dengan ucapan yang seumpama dengan ni. Ucapan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh Nabi melalui wahyu ni. In kanu shadiqin, jika mereka orang-orang yang benar. Ni lagi seterusnya. Makin lama makin sikit dah. Dan yang satu lagi dalam surah 10. 10. Ni yang terakhir. Ada 5 lah maknanya. Kemudian surah 10, surah Yunus, ayat yang ke-38. Ini lebih kurang sama macam ayat surah terakhir, surah Baqarah yang turun. Satu surah, 10 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sama juga, bahkan mereka menuduh yang mana dia Muhammad telah mengada-adakan ucapan-ucapan daripada wahyu ini. Qul, ucapkanlah, maka datangkanlah kamu dengan satu surah yang serupa, dan ajaklah sesiapa yang kamu mampu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian turunlah ayat ni. Ini lebih besar, ini lebih umum. Sebab apa? Jika kamu ragu terhadap apa yang kami telah turunkan ke atas Muhammad ini, datangkan satu surah yang serupa dan ajaklah syuhada aku, penolong-penolong. Ini di Madinah. Sebab apa? Ketika itu lebih besar, lebih luas lagi. Iaitu apa? Nabi telah pergi ke Madinah dan penentangan terhadap Muhammad ni telah diketahui lebih umum, lebih luas lagi. Mereka ni dah cari lagi seteru-seteru mereka untuk tentang Nabi ni. Sampai kan begitulah. Sebab itu berlakunya perang Badar. Akhirnya apa berlaku? Berapa lawan? 1000 lawan berapa? 300. Itu tandanya. Maknanya cukup. Bahkan lawan peperangan pun mereka, fizikal pun mereka kalah dengan bantuan Allah, bantu. Allah selamatkan kaum muslimin. Bahkan ini saja pun dari segi keilmuan ini pun mereka tak mampu untuk lawan. Ini lebih lagi. Ini lebih lagi mereka tak mampu untuk buat serupa. Baik. Kerana itulah, berdasarkan apa yang kita belajar ni, sebab tu Allah perintah supaya kita ni, bila kita lihat pada Quran ni, kewajipan kita lihat pada Quran cara macam mana? Tadabbur ayat dia. Cara baca untuk pahala itu sampai dengan sebenar-benar, yang sempurnanya dengan apa? Tadabbur. Sebab tu tak ada celaan Allah kepada orang yang lain, yang merenung Quran, melainkan orang yang tak tadabbur Quran. Orang yang tak tadabbur Quran Allah cela. Sebab apa? Maknanya betul-betul pentingnya hal tu. Cuba tengok dalam surah 38 ayat 29. 38 29 dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab ini yang kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad. Apa tujuan turun? Kitab ini penuh dengan berkat. Di tujuan penurunan kitab ini untuk supaya mereka mentadabbur ayat-ayat kami. Mereka mentadabbur ayat-ayat Allah. Tadabbur. Makna ringkas tadabbur ni kita kata menghayati. Boleh juga. Apa makna tadabbur ni? Kita kena ulang lah kan Antaranya maknanya makna ringkas saya bagi An-nazaru ila adbari wa at-tafkiru sambung bawah ala aqibatihi wa tafkiru ala aqibatihi. Ni makna tadabbur. Ni paling ringkas lah ni makna ni. Okey. Cuba baca. An-nazaru ila adbari syai'in wa tafkiru ala aqibatih. Pertama an-nazar. Apa makna an-nazar? Nazar ni bila sebut nazar maksudnya dia perhati cukup-cukup. Bukan macam ro'a ni lihat terbang. Tak, nazar ni dia tengok betul-betul nak tahu, tengok apa, tengok betul-betul. Bila baca Quran, nazar, cara baca dia melihat Quran adalah nazar. Tengok betul-betul, sungguh-sungguh. Bukan sekali lalu, macam tengok kereta lalu je. Tak. An-nazar. Apa dia? Ila adbari syai'. Kepada penghujung-penghujung segala sesuatu. Apa kesimpulan dia? Baca ni daripada contoh satu ayat tu, cuba tengok apa ayat ni nak sebenarnya. Daripada awal sampai akhir, cuba renung sungguh-sungguh. Memerhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap apa? Sampailah kepada kesimpulan akhir segala sesuatu, iaitu ayat Allah. Syai' ini maknanya berkaitan dengan Quran, ayat-ayat Allah. Memerhatikan sungguh-sungguh terhadap ayat-ayat, merenung sungguh-sungguh terhadap ayat-ayat yang dibaca itu sampai dapat kesimpulan akhir. Tadabbur. Macam inilah tengok kita buat. Kemudian selepas dapat tu, dapat ibrah, dapat apa? Wa tafkiru, dan berfikir, fikir sungguh-sungguh ala aqibatih. Apakah akibat apa? Akibat ni maksudnya kesan kita apa? Inilah akibatnya kan. Itu bahasa kita tak nampak. Akibat ni maknanya sesuatu yang akhirnya memberi kesan. Akibat dia tadabbur Quran, apa kesan pada diri dia? Apa kesan? Itulah akibat dia. Akibat kepada kita, akibat yang baik. Jadi akibat ada yang buruk, ada yang baik. Sebab apa? Akibat dia aksiden, bawa laju. Akibat itu buruk. Kan? Apa akibatnya dia ni dapat begini? Sebab dia rajin, contohnya. Begitu juga apa akibat dia? Dia fikirkan apa kesan pada diri saya berdasarkan ayat ni? Menambah ke atau mengurang? Menambah yakin, menambahkan kita rasa menyesal banyak yang kita buat ke, ataupun tak ada rasa apa-apa? Akibat. Bila nampak? Fikirkan kesannya. Dia renung sungguh-sungguh tadabbur ayat ni dan fikirkan apa kesan, apa ibrah yang kita dapat. Barulah ini dapat apa? Inilah tulis pahala di sisi Allah, besar pahala ni. Sebab tu ulama ada baca satu ayat je kadang-kadang, tapi dia ulang-ulang ayat tu. Nampak? Malah kita ni lebih hebat kadang-kadang tu setiap masa apa? Boleh khatam. Salah tak khatam? Tak. Tapi kalau khatam tapi tak tahu apa-apa, itu apa? Sia-sia lah. Bukan begitu.
Baca saja bolehlah bacalah. Sebab itu ada ulama kata apa? Kamu ni ulama kata kamu khatam Quran tu berapa kali? 3 kali. Dengan kamu renung satu ayat Allah dan kamu ambil ibrah dia, itu lebih baik daripada tu. Macam tu kata dia. Faham tak? Sebab apa? Sebab agama kita bukan ritual. Agama kita ada apa? Cuba tengok Nabi kalau agama ni ritual, ada tak sahabat pergi perang, sahabat pergi berfikir macam mana buat strategi, ada tak? Tak, agama ini sifatnya apa? Sebenarnya proaktif ke ataupun tak? Proaktif. Dia kena bekerja, dia hasilkan itu. Tapi kalau kita ritual saja, tak proaktif, duduk je masjid, baca Quran, habis selesai. Itu ke agama kita? Maka agama kita lemah lah. Sedangkan agama kita lah proaktif. Berdakwah, keluar, Nabi keluar semua. Bukan duduk buat, dah habis. Ibadah gitu kah? Tidak. Sifat Quran itu begitu. Cuba lihat kerja Nabi dan para sahabat, apa mereka buat? Mereka duduk diam? Tidak. Begitulah kerjanya sepatutnya. Quran ini mendatangkan hasil itu. Umat yang bekerja yang hebat. Umat dakwah yang hebat sebenarnya. Jadi itu kerja dengan Quran, itulah kesan dia yang kita kena tahu. Boleh ya? Jadi bacalah. Tapi pasti mana yang diutamakan. Bila kita dah tahu, okey hari ni Al-Mulk kita dah tahu dah. Bacalah Al-Mulk tu. Baru kita baca pun kita rasa dah lain dah, sebab kita dah tahu nilai yang ada dalam surah tu. Barulah maksud datang kepada hub, mahabbah, rasa cinta kepada surah itu, sebab surah ini memberi pengajaran besar pada saya. Barulah capai makna tu. Tapi kata saya baca, alhamdulillah dapat pahala, agak-agak ulang tak banyak kali. Itu tipu diri sendiri. Tipu diri sendiri. Tidak, bukan begitu. Baik. Sebab tu Allah sebut dalam ayat lain. Jadi ini tujuan Quran turun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ni penuh berkat. Liyadabbaru ayat. Supaya umatmu nanti bila engkau bacakan kepada mereka tadabbur ayat ni. Bila kita kata istilah baca di sini, orang Melayu faham apa? Baca itu maksudnya apa? Asal makna. Saya suruh, kita suruh baca. Cuba baca buku ni. Lepas tu saya tanya, dah baca dah? Ada tak cakap macam tu je? Apa yang dia cakap? Betul tak? Tujuan baca untuk apa? Faham. Kalau sekadar baca itu nama dia apa? Sebut bunyi dah. Ada tak cikgu bagi murid dia buku? Okey, ni baca buku ni Cikgu bagi buku semua. Okey, dah. Kemudian dah baca dah? Dah cikgu. Okey, sekarang cuba ceritakan balik. Maknanya nak apa sebenarnya? Nak faham. Faham tak? Nak faham. Istilah itu telah sebab tu Imam Ghazali kata apa? Begitulah, ada umat yang menganggap baca itu hanyalah sebutan. Bukan lagi kepada baca. Baca maknanya at-tafahum, faham. Sesuatu yang dibaca untuk difaham. Boleh? Faham? Kita tak setuju? Setuju tak setuju? Alhamdulillah, itulah yang kita nak. Kita nak bukan kita saja, semua yang lain korang-korangnya nanti sampai generasi yang kecil-kecil pun Quran ni dibaca, auzubillah, bila dah faham, mudah dah. Fatihah pun biasa-biasa je dah. Sekurang-kurangnya itu pun. Tapi ini bahkan bukan itu, apa? Sebut pun tak erti lagi, ramai lagi. Kan? Ini parah, penyakit yang parah kepada kita. Yang kita dekat Quran ni dekat dengan kita hari ni. Rugi kita. Faham? Jadi itu kita perlukan. Sebab tu Allah cela golongan yang, cuba tengok dalam surah yang lain, surah 47 ayat 24 47 ayat 24. Sikit lagi kita tengok surah ni. (47) surah Muhammad ayat nombor 24 tu. Kita tanya, tengok ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala, tidakkah yatadabbaruna al-Quran, mereka mahu, ni istilah ni apa? Mereka mahu apa? Memerhatikan sungguh-sungguh sampai dapat kesimpulan akhir dia, dan juga berfikir apa kesan pada diri dia selepas baca ayat tu. Tak mahu ke? Allah kata. Ataupun Allah kata am ala qulubin aqfaluha, Allah cela. Atau sebenarnya hati ni dah kena kunci. Khatamallah, dah kena kunci hati. Bayangkan.
Ini paling kita bimbang, hati kena kunci. Allah buat apa perbandingan? Tak tadabbur Quran, hati kena kunci. Tujuan Quran turun untuk apa? Tadabbur. Tujuan turun ni. Dan Allah cela, tak tadabbur Quran, Allah terus letak kepada perkara yang paling takut. Apa dia? Bila ini kena kunci, apa berlaku? Habis manusia. Am ala qulubin aqfaluha. Nampak jadi besarnya makna tadabbur tu. Itu kalau cara kita baca Quran adalah dengan tadabbur. Jadi itulah makna baca yang asalnya, insya-Allah. Jadi itulah dia antara keraguan-raguan, punca ragu-ragu manusia ni. Kenapa? Kerana kejahilan mereka tetap terhadap sumber ilmu mereka yang paling utama ni sendiri. Akhirnya mereka pun tak nampak pun mereka juga sedang berada dalam ayat ni. Mereka sama macam yang berada dalam ayat ni saja. Kalau dia yakin betul-betul, dia akan buat macam yang Allah perintah tentang kitab ini dulu, Quran. Macam mana dia memandang Quran. Jadi hari ini mudah-mudahan dapat mengubah kita, cara pandang kita sekarang kepada apa? Kitab Allah yang kita sayang ni, kalimah Allah, kalimatul haqq, yang menjadi apa? Syafaat insya-Allah pada orang-orang yang mengamalkannya. Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Yang kita faham baca itu tadi sebutlah. Akhirnya orang pun gunakan hadis tu, sedangkan dia kena relate dengan Quran ni, barulah dia harmoni. Kalau tidak bercanggah. Ni kata baca, ini kata tadabbur, Allah cela. Macam mana? Cara harmonikan dia apa? Masuk baca tu faham, barulah dapat. Faham? Mana boleh Quran dengan hadis bercanggah? Tak ada. Quran dengan hadis itu selari. Dan apa dia? Saling menerangkan, memperkukuhkan makna yang sebenar yang sepatutnya difahami. Bukan disalahkan makna. Disalah erti mana dia guna. Hadis Nabi kata baca. Baca macam mana baca? Faham? Habis ayat ni dia letak mana? Tadabbur. Betul lah maksud dia. Harmonikan, relatekan maksud dia. Tafsiran dia demikian. Nabi kata bacalah Quran, maknanya hayatilah apa yang Allah perintah ni. Amalkanlah. Kenapa? Kerana kamu buat nanti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong kepada sahabat ni yang sentiasa rapat dengan dia. Sentiasa amalkan apa isi kandungannya. Insya-Allah. Kenapa mereka ketika itu tidak termasuk dalam golongan apa? Yang ragu dengan Quran lagi dah. Insya-Allah. Mudah-mudahan ayat ini sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita untuk memperbaiki urusan kita dengan Allah terutamanya, dan juga kepada umat-umat yang lain, umat Islam yang lain. Jadi mudah-mudahan dapat memperkuatkan iman kita, dengan usaha-usaha kita juga untuk sama-sama apa, jadilah orang yang apa, secara tidak langsung ejen kepada apa, kalam Allah ni lah, yang menyampaikan kitab Allah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi hari ni belajar apa, rupanya ni makna dia. Dapat sikit pun jadilah cuba buka minda orang lain supaya dapat faham sepatutnya apa yang orang kena faham. Kadang-kadang ulang-ulanglah, lama-lama orang tu kita tak tahu, dan doalah pada mereka. Dan jangan lupa doa kita kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan kita. Sebab apa? Jangan letakkan usaha kita ni atas kita. Saya dah ajak dah dia ni, memang lah. Sebab dia cakap macam tu maknanya apa? Sebab dia rasa dia bijak dalam mengajak tu. Tak. Yang buka hati siapa? Allah. Dia lupa untuk berdoa kepada sahabat dia tu. Ya Allah, bukakanlah hidayah untuk dia. Dia lupa yang tu. Tapi dia sibuk ajak dengan rasa ni dia bijak dalam berkata-kata. Tak. Bukan itu. Kita cuma apa? Nabi pun, Nabi yang hebat itu, Nabi yang paling mulia ni pun ramai yang ikut dia. Ada tak yang menolak? Ada. Apatah lagi kita ini. Jadi jangan lupa berdoa kepada semua, supaya dapat nikmat memahami Quran ni, insya-Allah. Baik, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.